Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Izzuan bin Muhammad Izani. Saya daripada ijazah saya punya kaunseling semester 7 I18203185. Dan pada hari ini adalah definisi kaunseling saya, iaitu kaunseling ialah satu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip-prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional mengikut kod etika kaunseling bagi menghasilkan satu perubahan, kemajuan dan penyesuaian yang holistik serta baik dan sukarela pada diri klien supaya perubahan, perkembangan dan penyesuaian akan berterusan sepanjang hayat klien. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiqal bin Mat Sukri, bernombor matrik I18203080. Pada hari ini saya akan menyambung balik slide yang kawan saya ada bentang tadi berkenaan dengan tajuk kami, iaitu kaunselor adalah sebagai pendakwah. Okey, tadi anda semua dah dengar dah berkenaan dengan definisi kaunseling lah. So pada saya punya slide adalah definisi sebagai seorang pendakwah ataupun definisi pendakwah lah. Okey, pendakwah ini adalah merupakan golongan yang mewarisi peranan para nabi dan rasul yang menyampaikan ajaran kepada setiap manusia lah dan menyeru manusia kepada Allah. Maksudnya kan, bila kita tengok balik pada zaman dahulu ataupun pada awal-awal kan, pendakwah ni siapa dia? Ya, iaitu Rasulullah, lepas tu sahabat-sahabat, betul tak? So pada masa kini siapa pendakwah? Pada masa kini kita semualah sebagai seorang pendakwah. Maksudnya siapa yang nak jadi pendakwah ataupun siapa yang ingin melakukan kerja dakwah, mestilah seseorang yang berilmu pengetahuan yang tinggi. Lepas tu orang kata ada pengalaman. Lepas tu ada maksudnya sebelum kita sebagai seorang pendakwah ni, bila kita nak bercakap, kita pastikan kita ada ilmu. Itulah apa yang saya faham daripada segi saya lah. Okey, dan sebagai seorang pendakwah ni juga mestilah lebih wajar daripada orang lain dalam menghiasi diri mereka sendiri dengan akhlak Islam, seperti mempunyai sifat benar, sifat amanah, sifat pemaaf, sifat lemah lembut, tawaduk, memudahkan dan mulia dan serta pemurah lah. Pada apa yang kita nak tahu lah, contoh katakanlah kalau seseorang tu pendakwah, pastilah dia kena ada sifat apa? Sifat sabar, lepas tu dia benar, dia amanah kepada kerja yang dilakukan, dan dia juga mestilah lemah lembut dalam menyampaikan dakwah. Bukanlah menjadi seorang pendakwah ni pendakwah yang orang kata sekadar nama sahaja sebagai pendakwah. So itu saja daripada saya. Slide akan diteruskan kepada orang yang seterusnya lah, kawan saya yang seterusnya. So terima kasih. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Azrah bin Muhammad Zahar, bernombor matrik I19103385, dan saya akan menerangkan tentang bagaimana seorang kaunselor tu boleh menjadi seorang pendakwah. Baiklah, first thing, kita kalau nak cakap pasal pendakwah, ada dua perkataan yang akan berkait dengan seorang pendakwah ini, iaitu uslub dan manhaj. Manhaj ni maksud dia adalah perancangan dan juga program yang ingin dijalankan, dan daripada uslub pula bermaksud tingkah laku dan perancangan yang ingin dilakukan untuk menjayakan daripada program tersebut. Baik. Okey, kat sini kita kalau nak tengok kita boleh lihat struktur bagaimana seorang pendakwah tu berfungsi. Yang mana untuk dia berdakwah, dia perlu melakukan sebuah program ataupun perancangan untuk dia berdakwah. Kira struktur lah, macam mana yang dia nak pakai, pengetahuan apa, perancangan dia apa, cara dia nak pergi ke orang macam mana dia nak sebarkan dakwah dia tu. Dari situ dia dah ada rancangan dan juga program yang dia ingin lakukan. Dan untuk dia menjayakan pula pada program dan juga rancangan yang dia nak ni, dia perlu ada uslub, yang mana itu perancangan untuk dia menjayakan rancangan dan program yang dia nak tu. Yang uslub ni pula dia boleh jadi daripada dia punya karisma dia punya ready dia untuk menjayakan rancangan itu. Ready dia pula daripada segi pertuturan dia yang penuh lembut dan yakin. Lepas pula pengetahuan dia sendiri, dia kena penuh, ialah nama pun pendakwah. So bila dia nak berdakwah tu, dia perlu ilmu yang cukup lah tentang apa yang dia nak
berdakwah tu. So tak kala dia nak ilmu dia kurang pula di situ. Sebab kalau orang tanya, jenuh dia nak jawab pula kan. So kat situ dengan ada uslub dan manhaj, dia boleh menjayakan dakwah dia. Samalah juga kalau kat sini sebagai kaunselor, anda boleh lihat yang mana ada macam persamaan antara dua perkara tu, yang dakwah dengan kaunselor, yang mana kita sebagai kaunselor pun bila kita membuat sesi, kita perlu ada perancangan, kita perlu ada persediaan untuk kita lakukan sesi, mana kita sebelum sesi lagi kita dah ada persediaan yang mana kita kena ambil tahu tentang klien kita, background dia, rancangan yang kita ingin gunakan dalam sesi, yang mana kita nak guna model apa, kita nak guna teori apa dan sebagainya. Dan untuk kita menjayakan pula sesi tersebut, kita perlu ada uslub dari segi kita nak melayan klien tu macam mana, pertuturan yang kita ingin gunakan macam mana, bahasa-bahasa yang kita tak trigger, perkataan-perkataan yang kita larang guna, gaya tubuh, semua kita gunakan untuk kita jayakan pula sesi yang kita nak lakukan tu. Okey, seterusnya kita teruskan dengan al-hikmah. Al-hikmah bererti orang yang mengetahui, meletakkan sesuatu pada tempatnya, berilmu, lembut dan mencirikan kenabian. Okey, al-hikmah ni senang cerita adalah salah satu metod yang digunakan dari pendakwah untuk berdakwah pada masyarakat. Macam contoh, untuk kita memang contoh sebagai pendakwah, dia dah berilmu, tetapi untuk dia berdakwah apa yang dia ingin dakwah tu kepada masyarakat lain, dia kena perlu tahu tentang bahasa yang digunakan, pertuturan, apa yang dia boleh diterima, apa yang tidak boleh diterima oleh masyarakat tu, gaya pemikiran, untuk dia memudahkan apa yang ingin didakwahnya tu kepada masyarakat tersebut. Sebagai contoh, kita letakkan diri kita sebagai seorang pendakwah pada suatu ketika dulu yang datang ke tanah Melayu. Kat situ, sebagai pendakwah, kita dah tahu masyarakat tersebut, contoh majoritinya, berbahasa Melayu. So, kita sebagai pendakwah, kita kenalah berdakwah dengan menggunakan bahasa Melayu untuk bagi senang masyarakat pada ketika itu memahami apa yang kita dakwah kepada mereka. So, apa lagi? Contoh macam adat rasam. Ada yang setengah benda yang boleh diterima, ada setengah benda yang tak boleh diterima. Macam contoh, contohlah masyarakat itu memang berbahasa kasar. So, kita takkanlah kita nak guna bahasa kasar, kita try jugalah guna bahasa lembut. Lainlah kalau masyarakat itu memang tidak boleh terima orang yang berbahasa lembut. Setakat ni rasanya memang semua jenis etnik dan bangsa tak pernah lagi lah yang tak boleh terima orang berbahasa lembut. Memang dah bahasa lembut tu kira boleh. So kita kena gunalah bahasa lembut tu untuk kita berdakwah dan senang untuk mereka terima. Dan penggunaan bahasa yang kita gunakan tu pun haruslah senang difahami dan juga jelas apa yang kita nak sampaikan tu. Tak perlulah macam nak tiba-tiba nak berdalih, nak selit-belit apa semua. Kita dengar pun confuse kat situ. Kalau kita tengok pula pada siapa yang saya cakap al-hikmah ni dengan counselling sendiri pun menggunakan teknik-teknik yang sama untuk kita, bukan saja kita memudahkan dari segi percakapan kita, tapi daripada segi untuk menenangkan klien tersebut supaya dia sendiri terbuka hati, terbuka pemikiran dia untuk dia berfikir sejenak dan menerima apa yang ingin disampaikan oleh kita, dalam masa yang sama memperbaharui diri dia sendiri. Okey, macam contoh teknik-teknik yang dalam kaunseling yang kita boleh lihat, iaitu kemahiran mengoal, penggunaan penjelasan, rumusan, refleksi dan interpretasi. Okey, baiklah, kita akan teruskan dengan teknik-teknik yang digunakan dalam kaunseling yang juga digunakan oleh pendakwah untuk berdakwah. Yang salah satunya ialah teknik mengoal, iaitu penggunaan kata-kata ataupun bentuk persembahan soalan yang baik dan bersesuaian dengan tahap psikologi pendengar. Yang kat mana teknik mengoal ni sesuai untuk kita mencabar pemikiran pendengar untuk dia memikirkan logik apa yang kita sampaikan tersebut. Yang mana kalau contoh dalam kaunseling sendiri, kita ada dua, iaitu soalan terbuka dan tertutup. Yang mana soalan tertutup tu soalan yang kita nak jawapan yang spesifik, ya, tidak, betul, salah dan sebagainya.
Tapi kalau soalan daripada terbuka pula adalah soalan yang kita sendiri nak tahu tentang kefahaman dia tentang apa yang kita tanyakan tersebut. Sama lah juga dalam dakwah pun sama macam kita yakin daripada tak kira lah kaunselor ataupun pendakwah, yang mana pendengar kita cakap memang betul, kita mungkin cakap dengan cara dah jelas habis, dah penuh kefahaman, dah penuh logik akal, tapi pendengar sendiri tak semestinya dia mendengar dengan bagus. Kadang-kadang masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. So untuk kita uji kefahaman dia tersebut, kita kena melalui teknik menyoal tersebut. So macam dalam dakwah sendiri, macam dalam kisah Nabi sendiri, daripada Nabi ada berdialog dengan Husin, daripada salah seorang masyarakat daripada waktu masyarakat Jahilah waktu di Mekah tersebut, waktu bahala masih berada lagi di keliling Kaabah, di mana apabila Nabi Muhammad SAW daripada melarang masyarakat untuk menyembah bahala dekat keliling Kaabah, Husin daripada marahkan pada Nabi dan kata, kenapa aku nak perlu dengan cakap daripada kira saya sendiri Penang pula kan. Lepas tu nak katakan yang aku ada 7 Tuhan daripada di bumi dan 1 Tuhan di langit, kenapa perlu aku mengikut kata-kata kamu? So Nabi bertanya kepada Husin, pada Tuhan manakah yang kamu minta pertolongan jika kamu susah? Husin pun menjawab, Tuhan di langit. Dan apabila dia tanya pula, Tuhan mana pula yang kamu minta untuk memberikan kepada aku rezeki? Husin pun menjawab, Tuhan di langit. So Nabi bertanya lagi, kalau semua yang kamu minta tak kira susah ataupun senang minta pada Tuhan di langit, so apa gunanya Tuhan-Tuhan yang berada, 7 Tuhan yang berada di bumi ni? So Husin jadi terfikir sejenak. Yang situ fikir itulah yang kita nak, pasal kat situ kita paksa pendengar tu berfikir tentang logiknya apa yang kefahaman dia tu. So samalah juga dalam berdakwah ataupun counselling, kita akan guna teknik-teknik tu untuk uji kefahaman dia, dan mungkin kita boleh betulkan kefahaman yang salah yang ada dalam diri dia kepada kefahaman yang betul. Okey, teknik seterusnya bertujuan untuk memastikan kaunselor memahami dan empati dengan keadaan klien. Melalui pemahaman ini, kaunselor dapat mencerminkan tingkah laku dan emosi klien dalam konteks yang pendek dan ringkas. Minta maaf saya kurang sihat sikit ni. Okey, dari segi dakwah ataupun kaunseling, untuk kita menjelaskan sesuatu perkara, kita perlulah memahami perasaan dan juga emosi pendengar, untuk kita lagi memudahkan kita bertutur apa yang kita ingin sampaikan tu supaya mudah difahami oleh pendengar. Sebagai contoh, macam kisah Nabi sendiri kita ambil dari segi sahabat, apabila para sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan soalan mengenai bagaimana golongan yang miskin ingin mendapatkan pahala bersedekah yang banyak, sedangkan diri mereka tidak mampu. Sedangkan golongan yang kaya senang saja nak dapat pahala bersedekah disebabkan oleh diri mereka berkemampuan dan mampu untuklah bersedekah dalam jumlah yang besar. So kat situ mereka ada lihat macam perkara itu macam tidak adil, senang cerita kan. So Nabi Muhammad terus memberi jawapan dengan mengatakan bahawa golongan yang miskin walaupun tidak mampu untuk bersedekah melalui harta, tapi mampu lagi bersedekah daripada cara lain, iaitu dari segi tingkah laku mereka, iaitu dengan memberi pertolongan ataupun daripada perbuatan mereka, senyuman, daripada berselawat dan sebagainya. Kira tak semestinya menggunakan harta untuk sebagai sesuatu item untuk bersedekah, tetapi daripada benda lain tubuh badan kita sendiri pun boleh digunakan untuk bersedekah. Dari situ kita lihat sendiri daripada penceritaan ni, mana Nabi Muhammad sendiri memahami maksud yang ditanyakan pada sahabat, yang mana para sahabat sendiri menunjukkan kerisauan daripada diri mereka dan risau tentang golongan-golongan yang miskin ni, yang
ialah mereka risau tentang tidak dapat pahala yang lebih banyak daripada golongan kaya kerana ketidakmampuan mereka. So dari situ Nabi Muhammad mampu untuk memberikan jawapan yang senang cerita adil, dalam masa yang sama melegakan hati kerana memberi harapan pada mereka bahawa tak mereka yang sebelum ni dengan kefahaman mereka mereka faham yang sebelum ni mereka hanya perlukan harta untuk bersedekah, tapi sekarang ni disebabkan mereka sedar yang bahawa buatan pun boleh, mereka pun lega sebab dah ada jalan baru untuk dapatkan pahala sedekah tersebut. Samalah juga dengan dakwah atau kaunselor. Daripada segi refleksi ni, kita dapat memahami perasaan daripada pendengar dan juga memberikan daripada fahaman yang kita faham daripada perasaan tersebut, kita dapat memberikan jawapan yang bukan saja melegakan hati mereka, tapi dalam masa yang sama mungkin membuka buah fikiran yang baru terhadap mereka. Teknik seterusnya. Seterusnya adalah teknik merumus, di mana di kaunseling akan digunakan untuk memfokuskan pada perasaan ataupun perkara yang utama dalam pesertaan klien semasa proses kaunseling dijalankan, di mana kaunselor akan merumuskan sesuatu perkara tu kepada sesuatu yang jelas dan ringkas untuk mudah difahami kepada klien. Sama juga apabila para pendakwah, apabila dia berdakwah tu, dia akan berceritakan tentang apa yang disampaikan tu dengan panjang lebar, tapi akhir sekali dia akan merumuskan perkara tersebut supaya para pendengar lebih mudah faham tentang tema dan juga isu yang perkara yang ingin disampaikan kepada pendengar. Sama juga Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menggunakan juga teknik merumus ini dalam dakwah apabila baginda didatangi oleh dua puak yang berkelahi tentang isu layanan isteri, tak salah saya. Kira dua-dua pihak, dua-dua puak ni dia mempunyai pandangan sendiri tentang layanan, bagaimana nak layan isteri. Puak A pandangan A, puak B pandangan B. So pada Nabi Muhammad SAW menjelaskan kembali kepada mereka bahawa layanan yang sepatutnya diberikan kepada isteri ialah layanan yang kedua-dua pihak bersetuju terhadap layanan tersebut. Suami setuju dengan isteri tentang layanan tersebut dan isteri pun setuju dengan suami tentang layanan tersebut. Kira dua-dua boleh menerima layanan yang ingin diberikan sesama mereka. Dalam masa yang sama, Nabi Muhammad SAW juga telah menegaskan tentang larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap isteri, supaya untuk mengingatkan kembali pada dua-dua pihak ni lah, tentang larangan memukul di bahagian muka dan juga berkata-kata kesat dengan isteri. So kat sini kita nampak yang Nabi Muhammad SAW telah menggunakan teknik merumus, iaitu dengan memfokuskan tentang satu perkara tersebut dengan ringkas dan jelas supaya dua-dua pihak ni faham, mudah faham dan juga jelas dengan perkara tersebut. Seterusnya ialah teknik al-mujadalah ataupun konfrontasi, iaitu teknik favorit saya, yang mana teknik ni ialah pendekatan yang bersifat tegas. Saya dah senaraikan dalam slide tentang ciri-ciri yang perlu kita gunakan teknik tersebut, iaitu terdapat pencegahan mengenai pertuturan, tingkah laku dan emosi klien dalam proses permukaan. Seterusnya ialah membentukkan maklumat ataupun konsep yang salah. Yang ketiga, menggalakkan tindakan konstruktif. Yang keempat, mengenal pasti defense mekanisme. Yang kelima, mengenal pasti sumber kekuatan dan kelemahan klien. Macam dari segi yang ni ciri-ciri yang kaunseling lah kan. Yang mana kaunseling sendiri pun tak kira lah kaunseling ke pendakwah ke, nampak semeriti dia memang awal-awal tu kita akan menggunakan pertuturan yang lembut sebab kita akan memudahkan apa yang kita ingin sampaikan tersebut kepada para pendengar, dan para pendengar pun mudah mendengar dan jelas dengan apa yang kita sampaikan tersebut. Tapi akan ada kalanya akan berlaku konflik tentang sesuatu perkara yang kita perlu tegas. Macam saya bagi situasi macam dari segi kaunseling, contohlah kita mendengar cerita daripada klien kan, tapi bila kita mendengar cerita klien tu dia cerita A, lepas tu bila kita tanya kembali pertanyaan yang sama tentang percintaan tersebut, dia cerita B.
Jadi yang mana yang betul, A ke B? So kat situ dah berlaku pencegahan kat situ. So kita perlu confront dengan apa dia klien untuk tahu yang mana satu sebenarnya, A ke B. Adakah sebab dia tipu tu yang jadi A, lepas tu ke B? Adakah sebab perspektif baru, yang ni perspektif orang lain, ni perspektif orang lain? Kita tak tahu jawapan. So kita nak kepastian kat situ, kita perlulah apa dia gunakan teknik konfrontasi. Daripada segi dakwah pula, dakwah apa dia, contohlah kita sampaikan sesuatu perkara tersebut macam contohlah dia ni berdakwah tentang contoh isteri tidak boleh keluar rumah apa dia tanpa pengetahuan suami contohnya. Lepas tu si isteri ni datang kepada apa dia, contohlah salah seorang pendengar dia tu, beliau dengarnya ceramah tu, datang kepada dengar untuk minta mendapatkan kepastian macam contoh apa dia ceritakan dia telah didera oleh suami dia. Lepas tu dia bila boleh mendengar kata tentang tak boleh dapat apa dia tak boleh keluar rumah kalau tanpa izin suami, macam mana dia nak memfailkan cerai dengan apa dia, nak tutup fasad lah senang cerita dengan suami. So kat situ apa dia, pendakwah boleh tegaskan kepada si isteri bahawa betul apa yang dia cakap tu apa dia, kalau contoh pada perkara lain, tapi kalau berlaku dengan penderaan dan hendak tutup fasad, dia tak perlu pun minta apa dia kebenaran apa dia suami dah kat situ, pasal dia nak menyelamatkan diri sendiri daripada terus didera. So tak semestinya tutup fasad. Laporan polis pun dah dia boleh keluar untuk terus buat laporan polis pada ketika itu. So kat situ dia tegaskan tentang apa dia, kembali tentang apa yang disampaikan sebelum ni dan memberi pahaman baru pada apa dia pendengar untuk dia faham lebih lanjut. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Zaliha binti Muhammad Rozali, nombor matrik I18203-127. Okey, insya-Allah sekarang saya akan menerangkan berkenaan dengan apakah atau bagaimanakah sumbangan seorang kaunselor itu dalam membantu dakwah Islam. Seperti yang ada dalam matlamat kaunseling Islam itu sendiri, yang mana sudah tentunya berdasarkan pendekatan Islam, ia sebenarnya menjadi panduan yang boleh membantu seorang kaunselor tersebut dalam memberi sumbangan dalam memperluaskan lagi dakwah Islam ini menerusi sesi kaunseling yang dijalankan. Antaranya ialah yang pertama, kaunselor membantu klien membangunkan personaliti dan potensi diri ke arah yang positif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Kadang klien yang datang untuk melakukan sesi kaunseling ni, dia ada rasa ingin berubah tetapi tidak tahu bagaimana caranya, dan kadang mereka tahu cara cuma tak ada semangat dan dorongan dan tak tahu bagaimana nak bermula, tak tahu titik mulanya. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila dikehendaki oleh Allah keburukan kepada sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolak dan tidak ada pelindung bagi selain daripadanya. Jadi kat sini menjadi peranan seorang kaunselor tersebut membantu klien dalam mendapat perubahan yang positif, perubahan yang mereka inginkan, dan membawa ke arah kebaikan, kerana macam yang saya cakap tadilah, individu tu sendiri tak tahu apa yang mereka mahukan dalam hidup mereka. Dengan adanya dorongan dan rangsangan, klien akan bertindaklah memulakan tindakan yang membawa kepada perubahan kehidupan mereka. Okey, yang kedua, sumbangan yang dapat diberikan oleh kaunselor menerusi sesi kaunseling ataupun sesi bimbingan kaunseling yang dijalankan ialah dengan membantu klien menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat menerusi konsep pembangunan ke arah insan kamil sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Yang bermaksud, dan bertolong-tolonglah kamu pada jalan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kamu bertolong-tolong pada jalan yang membawa kepada dosa dan juga permusuhan. Dalam konsep ini bermaksud kaunseling ni dia membantu seseorang itu membawa perubahan yang positif, bukannya negatif. Dia membantu, menolong seseorang itu mencapai perkara yang dari segi positif lah. Dan pembangunan model insan yang digalakkan dalam Islam juga bukanlah untuk melahirkan individu yang pakar, mahir ataupun profesional dalam bidang masing-masing, tetapi dia juga perlu dihiasi dengan nilai-nilai yang positif seperti amanah, jujur, berintegriti, bertanggungjawab dan lain-lain lah. Pembentukan nilai-nilai ini bukan sekadar memenuhi kehendak organisasi, malah tapi ia juga menjadi penanda aras kepada keadaan sesebuah masyarakat dan organisasi, sama ada mampu membina tamadun yang berkualiti ataupun sebaliknya. Okey, akhir sekali ialah kaunselor membantu mengembalikan klien ke arah memainkan peranan sebagai khalifah Allah dalam mengabdikan diri dan beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang bermaksud, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surah Al-Baqarah ayat 30. Oleh itu, jadi di akhir sesi menjadi tugas seorang kaunselor dia membantu klien celik akal yang tinggilah berkenaan dengan agama, tentang kebesaran Allah, lebih menghayati kebesaran dan merasai kasih sayang Allah, serta mempunyai motivasi diri yang tinggilah untuk melakukan perubahan dan lebih mengenali keistimewaan yang ada dalam agama Islam. Kadang klien yang datang ke sesi kaunseling mempunyai latar belakang dan kisah yang berbeza. Mungkin ada yang perlu bimbingan yang lebih berkenaan dengan agama, dari segi solat dan sebagainya. Dan kadang-kala manusia itu sendiri dia lupa tujuan sebenar menjadi seorang hamba di muka bumi. Jadi menjadi tugas individu lain lah saling mengingati tentang tanggungjawab sebagai seorang Muslim dan membantu mengembalikannya, membawanya ke fitrah asal semula. Macam sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Macam yang kita tahu, setiap bidang mempunyai manfaat yang berbeza. Macam kaunseling sendiri, dia ada kelebihan yang berbeza. Setiap apa yang kita belajar mempunyai manfaat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abang Ibn Malaysia, I1820319. Saya merupakan pelajar kaunseling semester 7. Hari ini saya akan membentangkan tajuk pandangan Islam terhadap kaunseling. Dalam era abad ke-20, pada masa itu pandangan Islam terhadap kaunseling barat adalah tidak sesuai dengan klien beragama Islam. Sebabnya negara barat banyak mengetempikan hukum akidah, soal akidah sosial, hukum pendidikan dan dalam kalangan masyarakat Islam ketika itu, di mana antara contoh-contohnya teori-teori itu tak banyak menyentuh tahap akidah dan juga kerohanian, tetapi lebih dibentangkan melalui logik akal yang langsung tidak menyentuh aspek kerohanian. Okey, yang kedua ialah menurut Hasan Langgulung 1990 menganggap psikologi barat tidak mengkaji jiwa tetapi tingkah laku. Pada zaman itu sememangnya pada kaunseling barat memang tidak banyak menyentuh berkaitan dengan kerohanian, jiwa, di mana
perkara tersebut adalah sangat diterapkan dalam agama Islam. Tetapi dalam kaunseling barat, mereka tidak letakkan satu, orang kata, sifat kerohanian dalam jiwa manusia. Mereka lebih menekankan tentang tingkah laku, tentang perasaan dan juga hanya kepada jiwa. So kerohanian yang mereka ketepikan. Mereka hanya ambil apa yang perlu kepada seorang manusia ataupun penjumbuhan terapi yang berkaitan dengan aspek luaran dan aspek dalaman tanpa menyentuh sedikit pun berkaitan dengan agama. Nombor 3 adalah Malik Badri 1994 menyatakan aspek kerohanian tidak ditekankan oleh psikologi barat kerana syarat tidak menghukum, non-judgment klien. Sebaliknya, kaunselor perlu menerima klien tanpa syarat. Dekat sini adalah kerohanian. Kenapa psikologi barat tak menekankan sesi ataupun menjalankan teori menggunakan agama Islam adalah kerana dalam agama mungkin ada hukum-hukum di mana dia akan menjudgemental para klien yang datang ke sesi. So disebabkan itu, mereka sebaliknya menolak kerohanian dalam kaunseling. Jadi mereka lebih bertumpu kepada penerimaan klien tu tanpa syarat, dan selain daripada kerohanian, mereka akan terima dan melakukannya. Dan seterusnya adalah kita beri kepada zaman kini lah, di mana sudah berubah. Agama dan psikologi tidak lagi terasing disebabkan banyak perdebatan berlaku dalam kalangan sarjana barat mengulaskan isu berkaitan kerohanian dan kaunseling. Pada zaman ni, peranan menurut Richard Bargin 2004, keterasingan antara psikologi dan Islam abad ke-20 telah berakhir. Beratus-ratus ahli orang bijak pandai daripada barat telah membongkarkan dan memperdebatkan tentang hal ini kepada masyarakat tentang keperluan kerohanian dalam kaunseling Islam, dalam kaunseling terapi, di mana aliran kerohanian ni perlulah diutamakan dan perlulah dihormati dan kepada setiap orang, supaya proses untuk mengubah jiwa atau ruh atau kerohanian dalam jiwa manusia dapat dibuati dengan cepat dan mudah. Kerana dengan agama, kita lebih mudah mencari jalan untuk pulang, untuk berubah dan mencari jalan lebih baik daripada hanya tertumpu kepada pemikiran, perasaan dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah, kini semua organisasi kesihatan mental secara rasmi bahawa pendekatan agama terhadap jenis kepelbagaian profesional wajib menghormati. Jadi pada zaman kini, mereka tidak lagi orang kata memperdebatkan tentang masalah kaunseling barat terhadap Islam. Jadi golongan barat menerima tanpa orang kata apa, tanpa syarat berkaitan dengan psikologi agama Islam, di mana pendekatan agama pada masa kini lebih baik daripada secara biasa saja, iaitu secara hanya sekadar teori tanpa menggunakan perspektif agama. So dalam ini sekarang, dalam dunia globalisasi sekarang, kaunseling pun telah banyak memasukkan elemen agama dalam Islam. So antara pendekatan yang Islam sekarang yang
selalu orang guna adalah pendekatan terapi Imam Al-Ghazali. Okey, yang seterusnya, penerimaan aspek spiritual dan agama dalam khayal sarjana bidang psikologi kaunseling pada peringkat antarabangsa. Ini merupakan titik tolak yang penting dalam perkembangan kaunseling berbentuk agama di dunia, khususnya di Malaysia. So sekarang penerimaan spiritual agama dalam Islam sekarang diterima oleh khalayak ahli seluruh psikologi daripada barat sehinggalah di Malaysia. Kiranya satu dunia sudah tahu terhadap kepentingan spiritual dalam sesi kaunseling ataupun kerohanian, di mana kepentingan ni tidak boleh ditolak tepi, kerana sekiranya agama dipisahkan, maka jiwa manusia akan bermasalah, akan berlaku berbagai isu yang kita tengok sekarang, berlaku banyak kes-kes dan sebagainya. Daripada American Psychiatric Association telah memberikan pengiktirafan terhadap aspek spiritual dan agama dengan memasukkan kategori spiritual dan agama dalam Diagnosis and Statistics Manual of Mental Disorder DSM-4 La Torre 2002 dalam Nurul. Tindakan ini telah bagi impak terhadap perkembangan kaunseling khususnya dalam kalangan orang Islam untuk berkembang meluas di seluruh negara. Disebabkan perkara itu, DSM-4 ini menjadi rujukan bagi hampir semua pakar psikologi kat dunia ni lah, dan pengamalnya dalam bidang psikologi, psikoterapi dan seluruh dunia. So sekarang pendekatan kerohanian dalam sesi kaunseling sangatlah diperlukan dan amat orang kata diwajibkan ke dalam sesi, kerana ahli psikologi sendiri tengah mengakuinya bahawa teknik penyembuhan secara spiritual, beragama Islam dan lain-lainnya lebih mudah mendekatkan masyarakat kepada penyembuhan jiwa atau al-nafs, di mana terdapat pelbagai emosi dan tingkah laku yang berlaku dalam kalangan kita zaman kini. Jadi daripada abad ke-20 hingga sekarang berlaku perubahan besar lah dalam kaunseling Islam. Jadi kita semua kena menerima lah satu perkembangan yang baik lah, penerimaan orang barat terhadap kaunseling Islam. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya berikan kepada rakan saya yang lain. Terima kasih.